Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Teacher Hanun Education Channel. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Untuk tutorial kita pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk kita mencetak lita kita daripada perisian Proteus. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana untuk memindahkan lita yang tercetak pada glossy paper kepada papan PCB, dan yang terakhir sekali kita akan mempelajari bagaimana untuk membuat proses etching ataupun punaran. Okey, jom let's go. Baiklah, setelah anda menyiapkan lita anda dan pastikan sambungan anda adalah betul. Okey, seperti mana yang anda lihat, kita akan cuba print kita punya lita. Sebelum kita print, saya nak sharekan di mana kita punya track adalah bersaiz T40. Okey, saya ambil ketebalan saiz T40. Jadi ia lebih cantik di dalam lita yang sebenar. Kemudian untuk padding ataupun tebuk di bahagian komponen, kita menggunakan saiz 90 di luar dan 40 di dalam. Jadi ini adalah saiz yang ideal untuk kita print. Okey, kemudian pastikan anda punya sambungan betul, saiz board adalah betul. Kemudian untuk tekan print, kita hanya tekan pada output dan kita tekan pada layout. Okey. Kemudian untuk kita nak print single layer, kita perlu klik hanya pada bottom copper sahaja. Bottom copper adalah merujuk kita punya lita. Jadi untuk anda pastikan betul ke tak lita, anda cuba tekan 400% untuk anda lihat lita anda ataupun 200%. Jadi lita anda hanyalah kita print pada bottom copper sahaja. Okey. Tetapi anda juga boleh print di mana untuk top silk, untuk anda boleh dijadikan sebagai panduan semasa pematrian. Jadi untuk nak print lita sahaja, anda perlu select bottom copper, kemudian scale 100%, kemudian normal, pastikan normal bukan mirror pastikan normal, kerana apabila kita tekan normal, bila kita transferkan kepada papan, lita tersebut jadi yang sebenar. Apabila kita tekan mirror, kita tampal kepada papan, papan anda akan menjadi mirror, terbalik. Jadi untuk kita nak transfer jadi yang betul, so kita pilih normal. Okey, kemudian anda juga apabila hendak print untuk satu kertas A4 agak besar, jadi kita boleh jimatkan kita punya kertas dengan kita boleh masukkan balik dalam printer dan kita hanya drag sahaja lita, kita mahukan letak di bahagian mana, sama ada di tengah ataupun di sebelah kanan, di bawah atau di mana-mana. Jadi glossy paper anda boleh digunakan secara semaksimum yang mungkin. Okey. Jadi itu sahaja untuk kita nak print kita punya lita. Okey, untuk printer anda pilih printer, jangan lupa tukarkan pada printer yang anda mahukan. Okey, kemudian anda jangan lupa untuk set printer anda kepada saiz A4. Okey, A4 ataupun A5 bergantung kepada
saiz glossy paper anda. Okey, sebelum anda terus print kepada glossy, jangan lupa untuk print dahulu pada kertas biasa bagi mengelak pembaziran. Baiklah, sekarang kita akan menguji litar yang kita telah cetak sebentar tadi dengan komponen fizikal. Kita nak lihat sama ada saiz komponen fizikal dengan litar tercetak kita adalah betul ataupun tidak. Jadi ini adalah litar pemasa. Terdapat 3 pelintang, 1 kapasitor elektrolitik dan juga LED. Okey, untuk pelintang yang kedua saya telah masukkan iaitu 470. Okey, kalau anda lihat ini adalah berukuran lebih kurang 1 cm. 1 cm agak rapat sedikit untuk kita nak masukkan. Okey. Kemudian terdapat satu lagi info di mana jika anda lihat terdapat 2 litar tercetak di mana sebelah kiri adalah sebagai panduan untuk anda memasukkan atau kita hendak melihat saiz fizikal tersebut, dan juga di litar sebelah kanan ialah litar yang anda akan menggunakan pada papan PCB anda. Anda akan memindahkan litar tercetak di sebelah kanan pada papan PCB anda. Okey, untuk yang sebelah kiri saya telah select print sebentar tadi. Kita hanya select board edge, papan, papan frame tersebut. Okey. Kemudian top silk adalah merujuk kepada komponen, gambar komponen yang telah tercetak ini. Ini adalah sebagai guideline untuk anda. Okey, kemudian bottom copper. Bottom copper adalah track setiap komponen yang bersambung. Jadi, untuk sebelah kiri, 3 item ini perlu di-print supaya dijadikan sebagai panduan. Okey, litar tercetak yang sebelah kanan, ini adalah yang sebenar di mana 2 item sahaja yang terlibat iaitu board edge dan juga bottom copper. Okey, jangan lupa anda perlu mirrorkan anda punya print. Okey, dan juga kena select 100%. Ini sangat penting supaya anda tidak salah cetak. Untuk 100% bermaksud ini adalah skala yang sebenar di mana kita boleh ukur 0 sehingga 5 cm. Jadi bersamaan dengan sama di dalam kita punya protes di mana kita setkan 50 mm panjang darab lebar. Okey. So ini adalah ukuran sebenar ya. Saya tunjukkan sekali lagi. 5 cm kali 5 cm. Jadi kita akan cuba masukkan komponen seterusnya. Jadi 1 kilo ohm ialah R1. R1 adalah pada sebelah ini. Jadi anda perlu tebuk. Okey, untuk anda testkan. Saya tebuk hanya pakai jarum peniti saja. Okey. Pastikan mata drill anda adalah mata drill yang tepat dengan padding anda. Jika mata drill anda terlalu besar, maka padding anda akan rosak dan tidak boleh dibuat ataupun anda tidak boleh membuat pematrian. Okey, jadi saya akan letakkan R3. Okey, R3. R3, okey. Kemudian kita akan letakkan soket
soket ngam-ngam tepat, kemudian kita letakkan LED. LED adalah sebelah ini. Kemudian kita letakkan kapasitor. Kapasitor, jika anda lihat kembali anda punya soft copy, terdapat positif dan negatif di mana anda mudah untuk letak. Positif dan negatif anda. Jadi sepatutnya ia berbentuk seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan, perintah ataupun komponen tersebut bukan berada di belah atas ya. Dia akan berada di belah belakang. Tetapi ini adalah sebagai panduan sahaja. Dan anda perasan kita perlu mirror supaya kita punya litar adalah kita apabila proses pemindahan berlaku, kita punya litar berada dalam keadaan yang betul. Jika kita tidak print dalam keadaan mirror, maka apabila anda transferkan pada papan tersebut terjadi mirror. Jadi pada ketika itu litar anda adalah terbalik dan tidak boleh digunakan. Dan mungkin anda boleh lihat kembali pada anda punya 3D sebagai guideline anda. Jika anda confuse sama ada mirror ataupun tidak, ataupun anda ragu-ragu dengan anda punya susunan, anda boleh tengok pada 3D dan juga anda perlu semak balik skematik anda. Dan anda perlu semak saiz setiap komponen anda betul ataupun tidak. Sebagai contoh, saya punya litar agak rapat, komponen agak rapat. Jadi anda boleh sebenarnya cari ataupun anda boleh cuba cari komponen macam contoh perintah, anda boleh cari yang lebih besar ataupun anda boleh tarik juga padding tersebut. Anda boleh tarik sahaja di tempat yang lain. Jadi tak ada masalah untuk anda mengadjust anda punya litar. Dan untuk makluman anda semua, litar tersebut adalah track bersaiz T30. T25 agak sedikit halus. T30 lebih kurang macam ni. Mungkin anda boleh tebaskan sedikit kepada T40. Dan untuk padding, saya gunakan C70-30. 70 bermaksud saiz luaran. Untuk yang ditebuk di tengah ini, yang berwarna putih seperti ini adalah 30. Jadi mungkin anda boleh besarkan lebih sedikit kepada 80, 40 ataupun sebagainya. Jadi anda perlu print out kertas biasa dahulu, print tanpa laser. Jadi anda perlu test dulu, uji dulu. Barulah apabila confirm litar anda cantik, baru anda try print dekat laser dan anda cuba pindahkan kertas daripada litar yang berada pada glossy paper dipindahkan kepada papan PCB anda. Yang tu kita akan pergi kepada video seterusnya. Ini adalah sesi untuk kita membuat ataupun kita akan mencetak printer A4 biasa sahaja. Dan kita perlu mengukur semula kita punya komponen adalah adakah betul ataupun tidak. Jadi ini adalah step-step precaution yang anda perlu ingat untuk anda hasilkan litar PCB. Jika anda lihat di glossy paper saya telah mencetak
beberapa litar, iaitu hanya 2 jenis sahaja. Litar di atas ialah litar timer, litar di bawah ialah litar amplifier. Manakala di sebelah litar tersebut ialah litar yang sama. Okey, untuk timer di sebelah kanan adalah timer juga, manakala di bawah amplifier, ketiga-tiga bawah ni adalah litar yang sama. Jadi, untuk anda dapat mengurangkan penggunaan glossy paper, anda boleh cetak litar yang sama dan hanya drag sahaja litar pada mana-mana bahagian A4 yang anda suka. Jadi dengan cara ini anda boleh mengurangkan atau mengelakkan pembaziran glossy paper. Jadi jika litar pertama anda buat pada bahagian ni yang saya telah gunting, mungkin tidak jadi maka anda boleh guna lagi sebelah kanan ini, kiri ini, di tengah-tengah ini. Kemudian kita boleh guna lagi. Jadi kita telah menyediakan terus 3 atau 2 set yang sama, jadi anda boleh terus lakukan proses pemindahan litar daripada glossy paper kepada papan tanpa melengahkan waktu. Okey? Jadi untuk makluman, ketebalan track ini saya menggunakan T40. Untuk lubang saya gunakan 90, 30 ataupun 90, 40. Okey. Ini adalah litar yang lebih ideal ketebalannya supaya semasa etching litar tidak terputus. Okey. Jadi kita pergi ke langkah seterusnya. Baiklah. Untuk papan PCB, okey, anda perlu memotong papan PCB anda yang besar ini, okey, mengikut saiz yang telah ditentukan, iaitu 5 cm kali 5 cm. Okey, anda lihat di bahagian skrin terdapat beberapa contoh yang saya telah potong. Anda boleh potong menggunakan pisau seperti ini ataupun pisau perspek. Saya akan letakkan di bahagian video. Kemudian anda juga boleh menggunakan gergaji, menggunakan mata gergaji seperti ini. Okey, gergaji seperti ini pun okey, boleh anda gunakan. Jadi terpulang pada anda untuk memotong kayu anda ataupun PCB anda. Okey, terdapat beberapa contoh papan yang telah dipotong. Jika lihat yang pertama di bahagian tengah, terdapat beberapa ciri-ciri yang tidak digalakkan, iaitu terdapat sompit pada bahagian atas, di bahagian koper dan di bahagian belakang. Jadi pastikan ketika anda memotong gergaji anda perlu menghadapkan papan yang tidak ada koper di bahagian atas supaya anda boleh pastikan bahagian atas adalah kemas, kerana bahagian atas adalah berada pada kedudukan komponen anda. Okey, pada bahagian litar adalah bahagian anda punya koper. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak okey, dan dua juga ini tidak okey juga kerana nampak koper pada sebelah atas okey, tetapi pada bahagian bawah terdapat sompit ataupun patah di bahagian atas. Jadi kekemasan agak kurang. Okey, pastikan anda punya papan terdapat kekemasan seperti ini. Okey, kekemasan seperti ini adalah sangat baik dan pastikan tidak ada sompit seperti ini. Okey. Jadi setelah anda potong, kita akan pergi ke langkah seterusnya. Okey, setelah anda potong, okey, anda punya papan, pastikan terdapat satu alas, okey, di bahagian bawah. Kemudian
terdapat satu kertas pasir yang bernombor 400 CC-AW ataupun apa-apa kertas pasir yang di mana kertas pasir tidak terlalu kasar, halus sahaja. Dan pastikan anda memakai mask ketika anda menggosok anda punya papan PCB. Okey, untuk perhatian, papan PCB anda setelah anda gosok, anda perlu pastikan permukaan sangat licin dan tidak ada bahagian yang telah oxidize, okey? Kerana apabila koper anda mengalami oxidize, mungkin litar anda tidak akan melekat. Jadi proses ini anda perlu cepat, di mana setelah anda menggunakan kertas pasir dan gosok, anda perlu membersihkan kertas anda punya kertas pasir daripada habuk-habuk kertas pasir. Okey, papan anda tiada habuk kertas pasir. Okey, kemudian anda perlu transfer ataupun pindahkan litar daripada glossy paper kepada papan menggunakan iron ataupun anda boleh guna aceton serta-merta. Anda tidak boleh tunggu 1 hari. Okey, anda perlu melakukan dalam masa yang sama. Okey, mungkin tempoh antara gosok kertas pasir pada papan dan pemindahan mungkin dalam masa 2 jam ke bawah. Okey, jangan lebih daripada 2 jam. Okey, saya galakkan itulah sebab apabila anda telah gosok kertas pasir dan biarkan terlalu lama, anda punya PCB akan teroksida dan anda punya litar mungkin tidak lekat cantik. Okey, jadi kita akan gosok dulu kita punya papan. Kita lihat sampai sejauh mana kita perlu gosok. Jadi pastikan anda pakai pelitup muka supaya habuk tidak masuk di dalam hidung. Jika anda perhatikan pada bahagian yang telah gosok dengan kertas pasir, ia akan berada pada keadaan yang berkilat. Okey, yang tengah adalah keadaan yang telah teroksida. Okey, jadi bila anda telah gosok papan anda menggunakan kertas pasir, jika anda biarkan terlalu lama, lebih daripada 1 hari, ia akan menjadi gelap balik seperti ini. Okey? Jadi ini ialah hasil setelah kita gosok menggunakan kertas pasir. Okey, jika anda lihat di bahagian hujung, pastikan lebih licin lagi, tidak ada bahagian yang oxidize. Kemudian pastikan anda menggunakan tisu lap, menggunakan tisu yang sedikit basah pun okey, supaya habuk tersebut dapat hilang dari papan. Okey. Kemudian nanti kita akan pergi kepada proses seterusnya. Jadi setelah anda gosok anda punya papan, papan anda, papan PCB, kita perlu lap dengan tisu basah dan pastikan papan anda bersih, tiada habuk. Okey. Dan kemudian kita akan gunting kita punya papan. Kemudian kita akan gunting litar yang kita telah cetakkan pada glossy paper tersebut. Pastikan anda gunting terdapat baki pada bahagian keliling, kiri kanan, atas dan bawah.
Okey. Okey, kita telah gunting kita punya litar yang telah ada pada glossy paper. Kemudian anda perhatikan papan yang telah anda gosok dengan kertas pasir. Jadi anda cuba letakkan saiz papan anda kepada glossy paper anda tersebut. Sama tak? Okey, jadi saya telah cuba letakkan saiz sama. Okey, ngam-ngam di sini. Jadi pastikan anda letak tidak sengit mengikut saiz papan yang telah dibuat ataupun border ataupun board edge. Itu adalah kepentingan board edge. Kalau tiada board edge ataupun frame papan, anda tidak tahu nak letakkan papan anda di mana. Okey, jadi pastikan copper yang shining, yang bersinar tadi, kita letakkan pada litar tersebut. Jadi jika anda lihat, okey, kerana disebabkan nama kita terbalik, nanti kita pindah pada papan, nama kita akan berada dalam keadaan yang betul. Okey, jadi perhatian sekali lagi, pastikan bahagian copper yang telah digosok dengan kertas pasir, dilap dengan tisu, kemudian letakkan papan anda betul-betul fitted pada anda punya litar dan kemudian anda lipatkan. Okey, securekan papan anda kiri dan kanan. Okey, menggunakan masking tape. Masking tape anda ni, okey, seperti ini. Anda boleh dapat di stationery. Okey, dengan masking tape ini anda boleh iron pada tape ini tanpa tape ini boleh mengecut. Kalau kita pakai selotip yang biasa plastik, takut iron, ia akan jadi cair. Okey, jadi kita akan gunakan masking tape dan kita hanya lekatkan pada papan tersebut. Kita securekan litar kita dengan papan, pastikan tidak bergerak. Okey, ketika anda letakkan masking tape. Okey, pastikan papan anda tidak bergerak ketika anda letakkan masking tape. Okey. Dan kita letakkan pada bahagian sini pula. Okey. Jadi anda punya papan cantik kemas seperti ini. Setelah iron anda panas, anda boleh terus iron pada anda punya papan. Pastikan iron rata secukupnya. Okey, pada semua bahagian kena. Pada setiap penjuru perlu dikenakan pemanas. Jika tidak, anda punya litar tidak akan melekat. Okey, kita gosok, tengok apa yang akan terjadi. Okey, baiklah, litar telah dalam keadaan agak sejuk, tidak berapa panas. Jadi kita boleh tengok hasil litar di dalam. Okey. Jadi anda perlu buka secara berhati-hati. Terdapat dua kaedah, sama ada anda hendak membuka terus secara begini ataupun anda boleh rendam di dalam air dan anda perlu gosok supaya permukaan di atas melekat. Okey. Jika saya mudah untuk sejukkan, biarkan sejuk. Jadi kita terus buka. Kita lihat. Jadi jika anda lihat
Lita telah melekat. Okey, tips untuk buka, jangan buka semuanya secara tiba-tiba. Anda perlu angkat sedikit demi sedikit. Okey, sedikit demi sedikit. Kalau lita anda tidak berapa melekat seperti saya, anda boleh tutup balik. Pastikan anda punya papan tidak bergerak. Selotip balik. Kemudian anda iron pada bahagian di sebelah yang tidak melekat. Okey. Jadi kita buka. Okey, jadi ini adalah hasilnya. Okey, anda lihat pada bahagian kanan tersebut lita tidak berapa melekat. Okey, ini adalah kerana mungkin faktor gosok pada papan kertas pasir tidak begitu kemas, dan lagi satu tidak ada kurang terkena pemanas ataupun iron di sebelah kanan ini. Tapi overall untuk lita yang lain kemas, melekat, dan anda perhatikan okey, tulisan kita akan berada dalam keadaan yang betul. Okey, jadi ini adalah hasil pemindahan daripada glossy paper kepada papan PCB kita. Okey, secara DIY sahaja. Okey, anda boleh buat di rumah. Okey, semoga berjaya untuk memindahkan lita tersebut. Okey, baiklah. Setelah anda punya lita telah dipindahkan pada papan PCB, pastikan anda menggunakan permanent marker untuk menyambungkan lita yang terputus. Okey, saya menggunakan marker yang sangat halus, jadi kita akan cuba untuk betulkan atau menyambungkan semula kita punya lita. Okey. Jadi kita akan cuba hitamkan semula. Jadi kita boleh semak balik adakah terdapat lita yang terputus-putus. Jadi jika anda berpuas hati, kita akan pergi ke langkah seterusnya. Jadi diharap lita kita telah komplit. Okey, telah disambungkan. Okey, tidak ada yang terputus. Anda boleh tambah menggunakan marker pen ya. Dan ketika anda melukis, pastikan anda tidak menjejaskan pada lita yang lain. Okey. Nampaknya saya telah berpuas hati. Ini adalah hasil yang telah kita letakkan marker pen. Okey, untuk langkah seterusnya kita perlu menggunakan asid. Okey, kita akan menggunakan asid ini. Okey, asid ferric chloride. Okey, anda boleh beli di kedai elektronik. Okey, anda perlu baca direction to use. Okay, pour the ferric chloride into the tray, immerse the board completely, agitate the board or the tray until the artwork is clear. Okay, so jadi
Untuk menggunakan ferric chloride ini, yang saya gunakan adalah jenis cecair. Tidak perlu menggunakan bahan campuran air. Okey. Terdapat dua jenis ferric chloride, iaitu satu serbuk dan juga satu lagi jenis cecair. Jadi kita gunakan cecair lah. Untuk memudahkan proses. Untuk yang serbuk tu kita perlu bancuh menggunakan air panas ya. Okey, dan agak tidak kemas kerana anda punya workstation akan sedikit kotor. Tetapi yang serbuk lebih murah daripada yang cecair ini. Okey, untuk yang cecair ni agak mahal sedikit. Sebotol di Shopee anda boleh beli dalam RM9 sahaja. Okey. Tapi penggunaannya lebih mudah. Okey, dan lebih berkesan. Untuk solution ni juga anda boleh gunakan pada mesin etching yang ada pemanas. Okey, dia punya efek ataupun dia punya kesan lebih laju tanpa ada pemanas. Okey. Yang ini kita cuba gunakan ferric chloride tanpa menggunakan sebarang pemanasan. So kita try tengok apa yang terjadi. Baiklah, setelah anda telah siap melakarkan anda punya lukisan pada PCB, okay, pastikan sambungan betul. Anda sediakan satu bekas plastik di mana anda boleh tuangkan ferric chloride tersebut. Okey, asid tersebut. Jadi kita akan menggunakan asid tersebut dan kita cuba celupkan terus ke dalam asid ini tanpa ada pemanas. Jadi kita akan lihat apa yang akan berlaku. Okey, untuk apabila telah direndam sepenuhnya, anda boleh cuba menggoyang-goyangkan anda punya papan. Pastikan anda pakai bekas plastik ya, kerana asid ni menghakis sebarang besi. Jadi dan precaution juga, asid ni berwarna kuning. Jadi bila terkena pada pakaian, lantai dan apa-apa sahaja barang anda, maka anda punya barang tidak akan boleh ditanggalkan warnanya. Agak sukar, okey. Jadi bila asid ini terkena pada pakaian anda ataupun lantai, tipsnya adalah cepat-cepat lap. Kerana nanti warnanya akan melekat. Okey, kemudian anda juga perlu berhati-hati supaya tidak menyentuh asid ini kerana sifatnya menghakis. Okey, pastikan anda pakai glove ya. Jadi ini adalah lita dalam keadaan terhakis sedikit demi sedikit. Jadi kita tinggalkan dalam beberapa minit lagi ya. Okey, jika anda lihat bahagian copper telah terhakis sedikit demi sedikit. Jadi untuk membantu ia terhakis, mungkin anda boleh cuba menggerakkan papan tersebut seperti ini. Okey. Jadi mudah untuk copper tersebut terhakis. Ini adalah punaran ataupun proses etching tanpa menggunakan sebarang haba. Okey, jika terdapat haba pemanas, jadi mungkin lita anda boleh dapat dalam beberapa minit. Mungkin dalam 3 minit dah siap.
Okey, macam saya tanpa pemanas lebih kurang dalam 10 minit. Okey, tinggal lagi bahagian di sebelah kiri ataupun bawah tersebut sikit lagi. Jadi saya cuba mempercepatkan proses. Okey. Kita guna kaedah seperti ini. Jadi kita membantu asid dapat melalui di atas copper tersebut. Okey, jadi pastikan anda tidak terkena pada litar dan litar anda tidak terputuslah. Okey, sikit saja lagi. Apabila copper telah habis, anda jangan tunggu lama. Rendamkan anda punya litar di dalam asid kerana ia akan mengganggu ataupun ia akan menghakis keseluruhan litar. Okey, tinggal sikit saja lagi pada bahagian timer, atas timer tu sikit je lagi. Okey, rasanya sudah tidak ada copper pada bahagian lain. Jadi saya cuba angkat. Pastikan anda guna penyepit yang bukan besi ya. Okey, jadi anda lihat tidak ada sebarang copper, tinggal papan sahaja. Okey, anda boleh alihkan asid anda ke tempat lain. Okey, sediakan satu kertas yang boleh diletakkan di dalam ataupun diletakkan pada papan tersebut. Okey, jadi anda boleh transferkan anda punya litar yang dipenuhi dengan asid ke dalam air kosong. Okey, jadi kita akan bilas. Bilas pada air kosong. Okey, jadi jika anda menggunakan penyepit, anda tidak memerlukan glove. Okey, jadi anda lihat pada litar tersebut, okey, tidak ada sebarang copper berbeza dengan sebelumnya. Nanti saya akan letakkan side by side litar yang sebelum etching dan selepas etching. Okey. Baiklah, ini adalah hasil litar selepas etching. Okey, jadi anda perasan pada bahagian marker pen, okey, litar terlindung dan tidak dalam keadaan tidak bersambung. Okey. Jadi kita telah lukiskan pada marker pen dan kita letakkan sambungkan semula litar yang terputus. Jadi ini adalah hasil selepas kita etching. Jadi bahagian copper yang berkilat telah hilang. Okey, jadi hanya tinggal pada bahagian yang mempunyai litar sahaja. Jadi untuk kita lihat pada bahagian yang shining, pada bahagian yang terdapat copper pada litar, jadi kita perlukan thinner. Okey, thinner. Thinner anda boleh letakkan pada tisu. Okey, letakkan sedikit sahaja. Tidak perlu banyak. Kemudian proses ini anda perlu lakukan sebelum anda menyambung. Jadi pastikan anda telah tebuk semua dahulu. Okey, macam saya belum tebuk, jadi saya hendak menunjuk contoh sahaja. Okey, jadi saya nak letakkan atau hilangkan litar pada bahagian litar pada bahagian kanan sedikit ataupun pada bahagian nama sahaja. Jadi saya tak mahu untuk merosakkan litar. Saya cuba hilangkan pada bahagian timer saja untuk melihat okey, copper yang tinggal pada papan tersebut.
Okey, jika anda lihat koper tersebut berada pada bahagian nama yang kita telah lindung. Okey, pada bahagian yang kilat ini. Okey, jika anda perasan. Okey, saya zoom sedikit. Setelah kita gosok menggunakan thinner, kita hilangkan ink ataupun laser ink pada bahagian atas ni. Jadi koper terlindung itu adalah menghasilkan kita punya litar. Jadi saya akan tunjukkan pada bahagian nama dulu. Untuk bahagian keseluruhan litar, kita akan masuk pada video di mana kita akan menebuk dahulu kita punya litar dan seterusnya kita akan hilangkan segala ink dark white yang ada pada papan supaya papan kita dalam keadaan sentiasa baru. Apabila kita menggosok atau menghilangkan dark white terlalu awal dan kita tidak membuat pematrian secepat mungkin, maka anda punya litar akan berkemungkinan besar tidak berfungsi kerana anda perlu menggosok semula anda punya koper kerana terdapat oksida ataupun terdapat sedikit karat. Jadi penyambungan komponen anda bersama litar mungkin tidak akan berfungsi. Okey? Jadi untuk anda menghilangkan semua dark white, pastikan anda bersedia untuk membuat pematrian. Okey, so yang itu kita akan sambung pada video seterusnya. Diharap video kali ini memberi manfaat kepada semua dan diharap anda dapat mencuba membuat litar anda di rumah secara DIY. Hanya berbekalkan beberapa ringgit sahaja dan anda boleh menghasilkan litar anda. Okey, so jangan lupa like, subscribe dan share video kita pada kawan-kawan anda. Thank you and goodbye.